Hello, what's up guys? Welcome back to Kita United. Aku Syahid dan hari ni kita akan preview Man United menentang Luton. Okey, perlawanan ni akan berlangsung dekat Old Trafford dan mereka akan bermain pada pukul 11 malam hari Sabtu. Alright, so pukul 11 malam hari Sabtu korang kena standby depan TV untuk kita tengok menyaksikan Man United akan kembali ke Old Trafford selepas mereka pulang daripada Denmark ketika menentang Copenhagen. Baru-baru ini mereka tewas 4-3. So, hari ni aku nak share dengan korang beberapa berita mengenai perlawanan kali ini. Siapakah pemain-pemain yang available untuk Man United dan siapakah yang akan Erik ten Hag turunkan untuk menentang Luton. Sebelum kita mula, aku nak jemput korang untuk join grup Telegram Kita United. Link dia ada dalam description box, di mana dekat dalam grup tersebut kita akan share berita mengenai Man United setiap hari dan juga kita akan berbincang isu semasa dan juga apa saja yang berkaitan dengan Man United. Kalau nak join, boleh klik dalam link tersebut. So, Man United menentang Luton adalah satu perlawanan yang wajib menang. Hampir semua perlawanan Man United selepas ini adalah wajib menang. Sebab ini adalah perlawanan terakhir Man United sebelum kempen Liga akan dihentikan buat sementara waktu untuk memberi laluan kepada perlawanan antarabangsa. So, perlawanan ini adalah sangat-sangat penting untuk Man United seperti sebelum-sebelum ini yang kita mesti menang supaya Man United dapat push lagi mereka punya position dekat dalam Liga yang sekarang berada dalam tempat ke-8, di mana kita punya target is at least top 5 untuk kempen kali ini, di mana format baru UCL pada season depan memberikan 5 pasukan dalam Liga Perdana Inggeris untuk layak ke UCL. So, itu adalah target Man United untuk season ini. Dan kalau kita tengok berdasarkan table ini, Man United berada di posisi nombor 8 dan hanya 4 mata sahaja di belakang Aston Villa yang menduduki tempat ke-5. Selepas 5 perlawanan terakhir, mereka menang 3 kali dan juga tewas 2 kali. Yang mana menyaksikan mereka tewas kepada Man City dan juga Crystal Palace, yang dua-dua tu adalah perlawanan home. Jadi kembalinya mereka ke Old Trafford untuk kempen Liga kali ini adalah satu momen yang sangat-sangat penting, sebab kita tahu Man United punya keadaan sekarang adalah sangat-sangat membimbangkan. Rekod di home adalah sangat-sangat merisaukan. Jadi Erik ten Hag dalam kes ini perlu buat sesuatu untuk pasukan Man United supaya menjadikan kembali Old Trafford ini sebagai satu kubu yang menyaksikan kita boleh menang perlawanan tanpa rasa ragu-ragu. Jadi, apakah yang kita boleh expect untuk perlawanan Luton menentang Man United? Kalau kita tengok pada perlawanan Copenhagen hari itu, 40 minit pertama Man United sangat-sangat berjaya mengawal keadaan, mengawal tempo perlawanan, mendapatkan possession bola yang sangat baik. Jadi ini adalah benda yang kita harap Erik ten Hag dapat buat semula untuk perlawanan menentang Luton. Sebab sekiranya kita tengok perlawanan terakhir Luton iaitu menentang Liverpool, mereka hanya dapat buat possession sebanyak 26% secara average, manakala Liverpool mendapat 74% possession dan mereka bermain di Kenilworth iaitu Stadium Luton. Jadi ini adalah satu tugas untuk Erik ten Hag untuk memastikan Man United sentiasa control game, control tempo dan membuat serangan sebanyak yang boleh supaya kita boleh menyaksikan Man United menang dengan kadar yang meyakinkan. Sebab ini adalah sangat-sangat penting untuk momentum, adalah sangat-sangat penting untuk confidence player dan sangat-sangat penting untuk fans. Kita nak Man United membuat lebih baik untuk kali ini. Dan apa yang kita boleh expect daripada Luton pula? Kita tahu Luton adalah satu pasukan yang baru masuk kepada EPL untuk kali ini, dan aku yakin mereka bukan sahaja akan bermain secara defense, mereka akan cuba park the bus seboleh-bolehnya dan cuba attack Man United melalui counter attack. Dan inilah yang terjadi ketika Luton menentang Liverpool, yang mana mereka akan cuba buat counter attack yang pantas ketika Liverpool mengawal tempo perlawanan, mengawal di kawasan mereka. Jadi ini adalah benda yang Man United perlu elakkan dengan cuba mengawal bola sebanyak mungkin dan cuba elak daripada dikenakan counter attack. Sebab kita tahu Luton mempunyai pemain yang boleh membuat larian deras seperti Kabore dan juga Chong, yang mana mereka memberikan gol untuk Luton ketika menentang Liverpool. Jadi ini adalah satu situasi yang sangat perlu dielakkan, sebab Man United pernah berada dalam situasi ini juga pada sebelum ini. Ketika kita menentang Nottingham Forest, kita sibuk buat possession pada opposition punya half, dan apabila mereka terlepas bola, kita dihukum dengan counter attack yang pantas. Kena pula lagi dengan defenders Man United yang biasanya Wan-Bissaka dan juga Dalot akan pergi dengan lebih tinggi untuk overload di bahagian opposition, di bahagian final third, dan meninggalkan defenders yang perlahan seperti Harry Maguire, Johnny Evans dan juga Rafael Varane untuk tutup di bahagian defense.
So benda ni perlu dielakkan sebab ini adalah benda yang kita boleh expect apa yang Luton akan lakukan terhadap Man United pada perlawanan kali ini. Siapakah pemain-pemain yang mungkin akan available untuk perlawanan kali ini dan siapakah yang akan diturunkan untuk menentang Luton. Berdasarkan berita yang aku terima ini, Man United masih lagi tidak akan bersama dengan Casemiro sebab Casemiro masih lagi mengalami kecederaan hamstring, manakala Martinez dan juga Luke Shaw juga masih berada dalam list pemain yang cedera untuk tempoh masa yang panjang. Ahmad dan juga Malaysia dikatakan masih lagi menjalani proses pemulihan akibat kecederaan di lutut. Sancho tak perlu diulas lagi sebab dia memang tidak akan diturunkan, manakala Johnny Evans keadaan dia yang dikeluarkan ketika menentang Copenhagen hari itu mungkin akan memberikan sedikit tanda tanya adakah dia akan fit ataupun tidak untuk menentang Luton kali ini. Dan sekiranya dia tidak akan fit, kita dah boleh expect Rafael Varane dan juga Harry Maguire akan mendominasi dua posisi centre back untuk kali ini. Dan persoalannya di bahagian wing kanan, adakah kita akan saksikan sama ada Marcus Rashford akan diturunkan pada posisi tersebut seperti yang diturunkan oleh Erik ten Hag pada perlawanan menentang Copenhagen, ataupun dia akan rotate untuk memasukkan Anthony, yang mana Erik ten Hag telah drop Anthony untuk menentang Copenhagen selepas dia menunjukkan prestasi yang sangat-sangat buruk ketika menentang Fulham pada perlawanan sebelum ini. So itu adalah satu tanda tanya, dan adakah kali ini Facundo Pellistri akan diberikan peluang untuk diturunkan sebagai kesebelasan utama yang bagi aku mungkin akan memberikan sedikit perbezaan sebab kita perlukan pemain-pemain yang banyak buat hantaran ke dalam kotak, dan Pellistri adalah salah satu pemain yang mempunyai kelebihan tersebut di mana dia selalu buat hantaran-hantaran yang berbahaya ke dalam kotak. Luton pula ada beberapa pemain yang injured juga seperti Max Anderson, Reece Burke, Lokonga yang kesemuanya injured di bahagian betis, dan juga Daniel Potts dan Jordan Clark pula cedera di bahagian buku lali. Dan kita akan lihat Luton menurunkan bekas pemain Man United iaitu Tahith Chong yang menjaringkan gol ketika menentang Liverpool untuk menentang bekas pasukan dia kali ini. Dan ini adalah potensi line up yang aku rasa mungkin akan diturunkan oleh Erik ten Hag, di mana kita akan lihat Andre Onana berada di posisi goalkeeper, tak akan ditukar kepada Altay Bayindir walaupun dia bolos sebanyak 4 gol ketika menentang Copenhagen hari itu, dan Wan-Bissaka akan diletakkan di sebelah kanan. Seperti yang aku sebut tadi, Rafael Varane dan juga Maguire akan mendominasi dua posisi centre back, dan sekiranya aku diberi tugas sebagai manager, aku akan merehatkan Diogo Dalot dan memberikan Sergio Reguilon bermain pada posisi left back. Tapi kita tahu Erik ten Hag bukanlah orang sebegitu, dan kita harap dia dapat berubah, dia dapat lihat yang mana hampir ke semua perlawanan yang Diogo Dalot bermain, banyak gol berpunca daripada bahagian dia. Jadi ini adalah satu benda yang Erik ten Hag perlu ambil kira sebab Diogo Dalot dah main terlalu banyak, dan ini telah menyebabkan dia berasa penat, dan kita nampak banyak gol yang ketika counter attack dijalankan terhadap Man United, dia dah tak mampu lari untuk track back pemain, dan ini terjadi kepada perlawanan menentang Newcastle, dan ini juga yang terjadi ketika menentang Copenhagen hari itu. Dan di posisi center midfield pula kita akan expect McTominay dan juga Christian Eriksen untuk bermain di posisi tersebut. McTominay yang bagi aku sedikit cemerlang pada first half menentang Copenhagen, aku harap dia akan dapat meneruskan dia punya performance, dan Christian Eriksen adalah sangat-sangat penting buat masa ini sebab Christian Eriksen memberikan kita option untuk create play yang mungkin boleh memecah defender Luton yang kemungkinan besar akan bermain secara low block. Dan aku harap Pellistri akan diturunkan untuk di bahagian wing kanan, Bruno Fernandes di bahagian number 10, dan juga Garnacho di sebelah kiri, dan seperti biasa Rasmus Højlund diberikan tugas untuk lead kita punya attacking line. Dan ini adalah harapan aku kepada Rasmus Højlund yang menjaringkan 2 gol ketika menentang Copenhagen. Berharap sangat dia dapat menjaringkan gol untuk membuka akaun dia di dalam kempen Liga, sebab sekiranya dia tidak menjaringkan gol kali ini, ia akan memberikan satu tekanan kepada Rasmus Højlund sepanjang international break, yang mana mungkin akan menghantui dia selepas selesai tugas bersama dengan pasukan negara dia.
itulah aku punya line up kali ini, dan aku harap Man United akan menang dengan at least 2 gol margin, sama ada 2-0 ataupun 3-1, dan selepas itu kita boleh memberikan ruang kepada pemain-pemain ini untuk fokus kepada kempen bersama pasukan negara mereka. So, itu sahaja video untuk kali ini. Apakah pendapat korang mengenai aku punya line up kali ini? Korang boleh komen dekat bawah, dan apakah expectation korang untuk Man United menentang Luton di Old Trafford kali ini? Korang boleh komen dekat bawah, korang boleh komen prediction korang, dan aku akan tunggu korang punya comments. So, thank you for watching and I'll see you after the match. Bye bye.